wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu untuk kali kedua tahun 2022 Kali kedua 2022. Dua ya. Okey, kita mulakan majlis kita dengan baca doa. Membaca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini. Amin. Kelas hadis 40 dalam usaha kami memahami hadis-hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami mohon darimu kebajikan yang segera dan yang akan datang, yang Kau ketahui dan kami tidak ketahui. Amin. Kami memohon darimu syurga Firdaus tanpa hisab dan azab, ya Allah. Dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari neraka dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami mohon dari kebajikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, apa yang Engkau tentukan ke atas kami sesuatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghiitsu wa min azabika nastajiru. La takilni ila nafsina tarfata ainin waslih sya'nina kullahu bima aslahta bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, hadis ke 10. Baik dan halal syarat doa diterima. Satu, baik dan halal. Syarat doa diterima. So, muka surat 54 ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun. Tayyibun tu artinya baik kan? Baik, baik. Tayyib, nama orang tayyib tu baik lah tu. Tayyib. Bukan tayyibah, macam tu lah. Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yakbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala, qala ni kalau Allah Ta'ala ya, ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa malu salihan. Itu ayat Quran. Wa qala ta'ala, firman Allah lagi ya, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajula
yutirus safara asmasa aghbara yamuddu yadaihi ila sama. Sama tu langit ya. Ya Rab, ya Rab. Dia angkat tangan ke langit dia berdoa. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu lizalik. Kita tengok terjemahan dia. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Yang taib tadi tu maha baik. Taib. Kalau Allah adalah maha kan. Ya. Sebab tak ada yang lebih tinggi selain dari Allah ya. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dia baik dan dia tak terima kecuali yang baik. Yang tak baik-baik semua tak terima. Semua reject ya. Dan Allah memerintahkan kepada orang mukmin, kita semua tu, sebagaimana dia memerintahkan kepada para rasul. Apa perintah dia kepada rasul? Dia quote ya, Nabi quote firman Allah. Hai para rasul, makanlah segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Yang ni, ayat ni dipetik dari surah Al-Mu'minun 23:51. Apa arti 23:51 tu? Surah. 23 tu nombor surah. Surah. Ayat Surah. dulu. Ayat 51. Ayat tu yang 51 tu ayat dia. Surah nombor 1 apa dalam Quran? Surah Al-Baqarah. Al-Fatihah. Fatihah. Al-Baqarah. Al-Fatihah nombor 1 Nombor 2 Al-Baqarah tu. Al-Baqarah surah nombor 2. Fatihah tu dia memula sekali kan. Kita buka Quran tu Fatihah lah memula untuk surah yang pertama. Baqarah tu surah yang kedua. Okey. Allah juga berfirman, dia kata tu dia tu di huruf besar kan. Allah juga berfirman, hai orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik daripada yang telah kami rezekikan kepadamu. Apa yang Allah rezekikan, makan yang baik-baik je. Banyak yang Allah bagi kan, tapi kita pilih yang baik sahaja. Okey. Tu Al-Baqarah 2 kan? 2 tu berarti Surah. Surah Yang kedua. Ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan, itu Rasulullah pula cerita kan, perihal seorang yang menempuh perjalanan jauh. Yang tadi dia kata apa? Summa zakara rajula yutilus safar. Safar tu musafir kan? Yutil tu panjang kalau perjalanan jauh lah. Tak adalah perjalanan panjang kan. Kalau cakap Melayu lah. Rambutnya kusut masai. Ash'asha aghbara. Aghbara tu kusut masai. Ash'asha tu rambutnya kusut masai. Dan penuh debu. Aghbara tu penuh debu. Dia menadah kedua-dua tangannya. Siapa nadah tangan ni? Lelaki tu. Lelaki musafir yang rambut kusut masai penuh debu tu kan. Dia angkat tangan dia ke langit. Tadah tangan ke langit lah. Dan menadahkan kedua-dua tangannya ke langit dan berkata, wahai Tuhan, ya Rab kan. Wahai Tuhan, ya Rab, ya Rab. 2 kali disebut. 2 kali. Sedangkan makanannya haram. Nabi tahu Ya. tapi dia ni makan benda-benda haram ni Nabi kan. Minumannya haram, pakaiannya haram dan dibesarkan dengan makanan haram. Makna mak ayah pun bagi dia makan haram lah. Sejak lahir lah tu. Kan? Maka bagaimana akan diterima permohonannya? Iaitu doanya. Fa'anna. Minta maaf lah Ana ni kan Ana ni dah. Fa'anna. Fa tu maka bagaimanakah Anna.
Maka bagaimana yustajabu, kan mustajab, perkataan mustajab tu kan Allah terima kan. Maka bagaimana akan diterima doanya itu, yustajabu tahu. Yang demikian tu lizalik yang demikian itu. Macam mana Allah nak terima doanya tu? Sebab makan haram, minum haram, pakaian pun haram, dibesarkan tu yang masalah lagi tu, dibesarkan dengan makanan haram. Makna mak ayah dia kecil lagi bagi dia makanan haram, pakaian haram, minuman haram macam tu ya. Na'udzubillah min zalik. Itu terjemahan. Okey, muka surat 56. Huraian dan intisari hadis lah tu ya. Huraian dan intisari hadis. Kata tayyib, kata tu perkataan lah tu ya. Kata tayyib ataupun perkataan tayyib tu baik, maknanya dalam hadis ini adalah berkenaan sifat Allah. Sebab Allah, inna Allah Ta'ala tayyib. Sifat Allah Ta'ala itu tayyib, itu baik. Maksud baik di situ ialah bebas daripada segala kekurangan dan kecelaan. Tak ada yang kurang, tak ada yang cela. Baik, semua sekali. Okey. Hadis ini merupakan salah satu dasar dan landasan pembinaan hukum Islam. Hukum tu yang halal, yang haram tu lah tu kan. Hadis ini berisi, kita selalu sebut mengandungi kan, dia tu berisi. Okeylah tu. Kandungannya berisi makna lain. Kan banyak daging kan. Hari ini pula. Hadis ini berisi ataupun mengandungi anjuran. Anjuran tu suruhan lah kan. Ya. Membelanjakan sebahagian daripada harta yang halal. Maknanya kita kalau nak berbelanja, biar yang halal lah. Pastikan harta yang kita belanja tu dari hasil yang diperolehi dengan cara yang halal dan harta tu sendiri halal. Sebab ada juga cara dia mencari tu halal tapi benda tu yang haram. Halal tu maksud dia mencari halal tu maksudnya dia usaha sungguh-sungguh lah untuk dapat kan. Dia tak mencuri tapi yang didapat tu benda tu sendiri haram. Misalnya arak. Oh sungguh-sungguh berusaha tu memanglah digalakkan. Bersungguh-sungguh tu memang digalakkan tapi yang diusahakan tu benda haram. Jadi tak kena jugalah. Jadi yang dibelanjakan itu hendaklah daripada harta yang halal. Dianjurkan, maknanya diperintahkanlah. Lepas tu Melarang. ni yang tadi kata pembinaan hukum Islam kan. Hukum Islam tu. Yang haram pula melarang membelanjakan harta yang haram. Banyak betul tapi haram sadu Allah. Apa maksud sadu Allah tu? Semua sekalian sadu Allah. Sadu Allah. Allah tu Allah asal kot. Tak tahulah. Tapi macam tu lah bunyi yang saya dengar di kocik makin. Sadu Allah betul. Ni apa somak benda ni? Sadu Allah betul. Dah lah tu nak sambung ke. Ada. Wali hati orang Jalabu tu. Sadu Allah ada je. Sadu Allah. Melarang membelanjakan harta yang haram. Makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Hendaklah benar-benar diperoleh daripada sumber yang halal tanpa bercampur dengan yang syubhah. Syubhah ni yang dululah hadis berapa tu yang kita belajar tu. Halal itu jelas. Haram pun jelas.
Dan antara halal dengan haram tu ada yang syubhah. Syubhah ni meragu-ragukan. Ada hadis yang kita baca itu kan? Hadis 6 ke apa? Jadi selain daripada haram, kita juga hendaklah hati-hati dengan benda-benda yang syubhah. Apa dia dah? Tak. Maaf. Cakap dengan suami. Oh ya kau. Nampaklah orang yang dia bercakap tu. Okey. Syubhah ni yang kita ragu-ragulah. Halal ke haram ni? Kalau kita dah jumpa ataupun dapat ataupun bori ke apa benda yang syubhah, hati tu berkata kan? Ustazah Raisullah. Oh, Kak Awa. Assalamualaikum Kak Awa. Jadi yang syubhah tu baiknya kita tinggalkanlah. Banyak yang lain yang halal kan? Yang haram tu dah jelas dah. Yang syubhah ni sebaiknya pun kita tinggalkanlah. Sebab syubhah ni kalau dah berganda-ganda, Jadi haram lah. campuran banyak jadi kan? Ya. Jadi orang yang ingin memohon doa kepada Allah hendaklah memerhatikan syarat-syarat tersebut pada hadis ini. Iaitu belanja dengan yang halal saja, jangan belanja dengan benda yang dengan harta yang haram. Khususnya dari segi makanan, minuman, pakaian dan lain-lain lah. Apa juga yang kita nak gunakan. Sebab apa nak makan, minum, pakai sabut ni? Sebab itu yang loket kat badan. Kan? Mana supaya ikut ya. Tak adalah cicin lah yang haram ni ha. Dari badan tu macam mana dah masuk. Kan? Okey. Termasuk jugalah yang syubhah. Sebaiknya, semoleknya kita tak usahlah terlibat dengan yang syubhah itu. Hadis ini juga menyatakan bahawa seorang yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan bererti dia telah membersihkan dan menyuburkan hartanya. Membersihkan dan menyuburkan hartanya, sebab yang bukan saja hartanya tapi tubuh badan jasadnya lah kan sekali. Makanan yang enak tetapi tidak halal menjadi malapetaka bagi mereka yang memakannya. Dan Allah tidak akan menerima amal kebajikannya. Selain daripada doa, amal kebajikan pun Allah tak terima. Sebab amal kebajikan ni juga itulah yang kita minta kan, amalan kita diterima, sujud kita diterima, sedekah hadiah kita diterima. Itulah juga yang kita minta kepada Allah. Lepas tu adalah pernah satu orang sahabat macam mana kita nak tahu makan minum kita tu yang syubhah tadilah. Yang syubhah tu macam mana kita nak tahu? Lepas tu Nabi ajar, letakkan tanganmu di dada dekat jantung. Jantung mana? Belah kiri kan? Letakkan tangan kanan lah ya ke dada. Lepas tu bila kita letak tangan ke dada, kita tanya hati kita lah tu. Kalau denyutan jantung kita tu laju, ni benda ni tak betul lah ni. Ragu-ragu tu lebih kuat ya. Bila ragu-ragu lebih kuat, sebab fitrah hati, kalau hati tenang, itu benda halal. Tapi kalau hati tak tenang, iyalah ni, bolehlah ni. Macam soal kan? Yang tu sebenarnya hati kita tak tenang. Itu yang orang kata tepuk dada
tanya hati. Tu itulah sebenar tu. Untuk menentukan yang syubhat itu kita nak teruskan makan ke atau kita tolak. Kalau kalau hati tu rasa tak tenang, tu makna tak salah. Tinggalkanlah. Sebab kalau makanan dari sumber yang haram, tadi itulah ya, doa tidak makbul dan tidak mustajab. Lebih-lebih lagi itulah makanan yang kita nak beri kepada anak-anak itulah sumber yang halal ataupun haram yang memulakan pertumbuhan darah daging mereka, kan? Okay. Tapi mungkin ada itu orang kafir itu katanya semua haram. Dia pun haram. Memang darah daging dia semua lah haram. Apalah apa yang dia buat? Dapat ya apa yang diminta dapat ya. Dia kan dunia ni syurga orang kafir. Nak kira neraka orang mukmin lah kan. Tapi walaupun kita gembira, kita suka, kita seronok, tu neraka tu makna akhirat nanti bila masuk syurga lebih lagi dari itu kan. Tapi bagi orang kafir dunia ni lah syurga dia. Sebab akhirat tak ada lagi apa-apa yang elok akan diperoleh orang kafir. Jadi sebab lagi satu, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan? Orang beriman ke, tak beriman ke, pemurah. Allah pemurah. Apa yang diusahakan, kalau bersungguh semua dapat. Tapi yang orang kafir usahakan ni yang tak elok lah kan. Jadi persoalan kita kalau macam kita goram ya, orang kafir tu, yang kayu banyak botol dia lah, yang senang-senang dia lah, yalah deh, sebab itulah syurga dia kat dunia ni kan. Akhirat nanti tak ada langsung dah untuk mereka tu sebab dia kafir, kecuali lah dia kembali kepada fitrah iaitu menerima beriman ya, syahadah. Okey. Lepas tu pengajaran lah pula kan. Ya. Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Misalnya sesiapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima. InsyaAllah duit pencen kita tu duit halal. kita sedekah 2 bulan sekali ke setiap bulan ke. Macam mana cerita tu? Duit pencen kita tu halal sebab pencen kita tu adalah penghargaan pemerintah kepada kita yang berkhidmat berpuluh tahun kan? 30 tahun lebih. Itulah, lagilah orang yang pencen 60 tu boleh lama. Orang yang pencen awal-awal dulu 55, 56. Saya dulu pencen 56. Tak lama lepas saya pencen tu keluarlah kenyataan pencen dilanjutkan kepada 58 ni kan. Junior saya bawah sikit lah kan. Tak jadi pencen katanya. Dia dah isi dah barang-barang tu. Untuk pencen tu tak jadi. Saya yang clear sangat tu pasal Asmah kan bawah pada saya, Asmah Yaya. Tahu sama. Tak jadilah pencen. Oh tahniah lah saya kata. Ada ke orang yang tak kuasa kan, dia tahu ya pencen kan. Lepas tu
siapa nak mari gaji banyak tu, kata dia. Siapa nak mari duit banyak tu. Sehat li, kata dia. Tahu je lah. Alhamdulillah. Jadi dia sambung 58 kan. Tak lama dah nak sampai 58 tu, keluar lagi. Umur 60 pula. Memang Asmah dapat semua lah sampai 60 umur dia. Saya pencen umur 56 tahun 2007. Maknanya banyaklah lagi tenaga lepas tu kan. Tu yang sampai ke IAB tu. Bila sampai ke IAB tu jadi 58 lah. Sebab 2 tahun kan. Jadi 58. Kira saya pencen 58 lah. Pencen sebenar-benar. Itulah cerita pencen lah pula. Jadi bila penghargaan kita terima tu halal lah kan. Lepas tu taklah pula dia suruh bayar cukai kan dari pencen tu. Alhamdulillah lah. Sebab pencen yang kita terima tu bukannya gaji penuh kan. Bukan gaji penuh kita tapi ada peratusnya. Jadi tak wajib bayar cukai pendapatan tu. Alhamdulillah lah. Tapi kalau kita simpan duit pencen kita tu dan cukup nisab pula, cukup haul, tu bayarlah zakat. Ada juga yang pencen ni dia rajin, dia kira pencen tu pendapatan dia yang apa? Dia kira macam pendapatan bulanan juga. Pendapatan macam gaji. Jadi dia bayar, dia kata ni pendapatan saya, jadi saya nak bayar cukai pendapatan, pokok situlah. Tapi dari segi logiknya, pencen kita tu bukan yang dikenakan cukai pendapatan lagi. Sebab dia bukannya pendapatan gaji lah kan. Ini hadiah, hadiah. Itulah. Tapi kalau memang berajak juga, pokok situlah. Jadi dia banyak kali lah tu kan. Lembaga hasil, lepas tu zakat. Macam dulu-dulu kita bayar cukai pendapatan tu, apa nama ni? Zakat yang kita bayar, kerana kita simpan duit tu, kita boleh tolak kan dari lembaga hasil tu. Macam tu lah, itu yang saya amal lah sebenarnya. Kalau ada yang berbeza tu, saya minta maaf lah. Okay. Yang kedua, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah. Apa yang dinilai baik di sisi Allah. Okay. Yang ketiga, berlarutan dalam perbuatan haram akan menghalang seseorang daripada termakbul doanya. Ini terbukti dari percakapan Rasulullah tu lah kan. Yang orang angkatlah tangan tu tinggi, ya Rab, macam tu kan, minta pada Allah kan. Tapi Nabi Qana dia tu dari kecil ni memang makan benda haram. Macam mana Allah nak terima doanya? Kan? Itulah maksudnya berlarutan dalam perbuatan haram akan menghalang seorang pada termakbul doanya. Jadi kalau ikut ayat ni, bukan hanya makanan, minuman, pakaian. Termasuk benda-benda lain yang haram lah. Berjudi lah, tikar mekor lah, dan lain-lain lah. Kan? Itu termasuk dalam perbuatan haram. Yang keempat, orang yang melakukan maksiat tidak termasuk mereka yang dimakbulkan doanya kecuali mereka yang Allah kehendaki. Maknanya orang buat maksiat pun, macam mana? Orang yang melakukan maksiat tidak termasuk mereka yang dimakbulkan doanya. Ayat pusing sikit kan? Makna doa orang buat maksiat pun tak makbul macam tu maksudnya kan? Betul tak? Ya.
Orang yang melakukan maksiat tidak termasuk mereka yang dimakbulkan doanya. Orang yang buat maksiat tu tak termasuk dalam golongan. Betul ada perkataan golongan tu kan? Golongan mereka yang ni. Tapi faham kan? Faham. Tak mana orangnya. Yelah, maknanya tak apalah. Tak diterima lah doanya. Orang yang melakukan maksiat tidak termasuk mereka yang makbul doanya. Tidak termasuk dalam golongan mereka yang dimakbulkan doanya. Macam tu lebih jelas kot. Kan? Orang yang melakukan maksiat tidak termasuk dalam golongan mereka yang dimakbulkan doanya. Kecuali mereka yang Allah kehendaki. Mungkinlah kan yang Allah kehendaki itu dia dah bertobat. Okay. Yang kelima, makanan yang haram merosakkan amal dan menjadi penghalang kepada penerimaan amal perbuatan. Yang tadi perbuatan yang muamfiq ni maksiat, yang kelima ni makanan yang haram merosakkan amal dan menjadi penghalang kepada penerimaan amal perbuatan. Yang keenam, dianjurkan berinfak dengan barang yang halal dan dilarang untuk berinfak dengan sesuatu yang haram. Duit tu duit haram, tapi dia kira sedekah. Apa contoh tu? Curi. Duit riba lah. Duit riba kan? Saving dalam akaun yang tidak apa Islam? Syariah compliant. Tak syariah compliant. Cakap orang putih faham kan? Tak patuh syariah. Tak patuh syariah. Maknanya hasil dari simpanan ataupun melabur benda yang haram tu kira riba lah. Kan? Jadi hasil riba itu disedekahkan. Jadi niat tu nak kena betul lah. Bukan sedekah nama itu. Tapi bagi ya. Bagi ya. Dulu kita ada buat kan? Masa Cikgu Mazah tu. Kita nak clearance. Kak J dulu yang bagi kita panduan pendapat siapa tu doktor apa nama tu yang ekonomi punya tu. Apa nama doktor tu? Macam mana kita nak berasihkan? Zarudin kan Kak Ko? Zarudin Abdul Rahman. Ya. Itulah dia orang kan. Dia tu yang menceritakan macam mana cara kita nak buat kan. Jadi kita buatlah masa tu. Banyak dapat kan. Kita bagi ke seseorang. Orang yang menerima tu halal. Halal terima. Jangan pula. Dia kata daki rota bagi kat dia. Kan macam tu. Orang yang menerima tu halal dia terima. Kita ni membersihkan harta kita. Ada kita benda tu tak halal. Jadi kita kena keluarkan. Orang yang menerima tu halal. Sebab dia menerima pemberian kita. Masa tu banyak kan tu yang kita bagi siapa nak murid situ. Sampai dapat dia mari kereta tu. Masa tu lah kan. Banyak kita dapat. Ribu-ribu. Okey. Nombor 7. Seseorang akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah.
Kenapa ya makan yang disebut kat sini? Kenapa Amin. Nombor 1 jadi darah daging. Kan? Sebab ke neraka nanti darah daging yang terjadi dari benda-benda haram itulah makanan api neraka. Na'udzubillah. Makan ke, minum ke, kalau dari benda yang haram, itulah akan menjadi makanan utama lah kiranya. Api neraka. Sampai tinggal rangkau. Dah tinggal rangkau, tumbuh balik semula daging tu. Na'udzubillah berladik. Bakar lagi. Lepas tu, mana yang kokal dalam rangkau tu selalu lama, betul lah kan? Yang tak ada akhirnya, na'udzubillah berladik. Jadi makan ni memang sangat utama. Sebab dia menjadi darah daging kita, makan minum. Sebab itulah kita selalu kan orang kita Melayu lah minta halal makan minum ya. Betul lah tu kan? Ayat macam tu betul lah. Tapi bukanlah pula maknanya lain dia makan tu boleh haram. Tapi yang paling utama makan minum dan pakaian. Sebab benda tu menjadi darah daging dan loket ke badan kita. Pakaian tu loket ke badan lah kan. Kemana kita pergi ikut dia ada pakaian kita pakai tu. Okey. Seseorang akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah. Okey. Nombor 8. Sebahagian daripada sebab dimakbulkan doa. Kita biasa doa kan. Selain daripada tompek-tompek doa makbul, ada lagi sebab-sebab yang boleh menjadikan doa-doa kita makbul. Yang pertama sedang musafir. Jadi kalau seseorang itu dalam bermusafir, doanya Allah terima, mustajab. Saya teringatkan dulu, ni pengalaman lah kan. Masa tu kononnya round Eropah lah. Sampai ke Paris. Sampai Paris, tangan rasanya gatal-gatal, meruam. Saya kata macam mana lah ni. Masa tu kira musafir lah kan. Dan musafir tu niat untuk melihat dunia ni lah. Macam mana kan. Lepas tu saya terkonang. Kat Paris ni orang Islam sikit benar kan. Jadi orang berdoa mesti tak ramai. Macam tu lah mati tu. Apa saya buat? Saya gosok tompek yang meruam-meruam tu. Berselawat. Selawat je. Tak ada pula ubek-ubek nak sapu-sapu, tak ada bawa. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tak lama lepas tu hilang meruam tu. Lepas tu saya kata, oh my God. Tak ada orang berselawat kat Paris ni. Jadi bila kata selawat banyak. selawat tu memang copek betul lah di makbul. Memang copek betul. Terasa perasan betul lah. Usap tompek yang meruam tu dengan selawat. Allahumma tu ya Allah kan. Salli ala sayyidina Muhammad tu kita selawat ke Nabi. Jangan pula kata oh Nabi kau yang apakan tu memakbulkan. Kan ada Allahumma tu. Allahumma tu ya Allah. Jadi memang itu pengalaman saya yang saya kata ya Allah hai. Kat Paris ni tak ramai orang berselawat. Saya fikir sendirilah tu. Sebab dorang betul. Hilang. Kata tapi yalah saya usap beberapa kali dia puas hati lah kan. Lepas tu tak perasan dah tak ada lah. Tak perasan dah benda tu macam tak pernah ada, tak pernah berlaku meruam tu. Alhamdulillah.
Tu cerita pengalaman lah. Masa pergi Paris tu lah yang jumpa Asma tu kan. Okay, apa tahu? Hari malam kat tu. Okay, Tahu. lagi tak apa tu Eiffel tiba Tower. dengar orang cakap Eiffel Tower. Eiffel Tower. Eiffel Tower. Dengar orang cakap ni 9. Mana datang orang ni 9 ke Eiffel Tower ni. Lepas tu tengok lah Asma. Tu yang tak sedar peluk-peluk tu. Masa tu tak adalah kahwin kan. Okey. Makna kalau orang sedang musafir, memang doa insya-Allah makbul. Lepas tu kalau kita nak kirim-kirim doa pun ataupun orang ada tu bila kahwin pun tak apa, musafir lah tu kan. Doa orang musafir nak makbul insya-Allah. Yang kedua, hati yang sangat mengharap. Hati yang sangat mengharap ni maksudnya memang hati tu penuh lah. Bukan dia sambil berdoa, mandang situ, mandang sini, ni berdoa ke tak ni. Kan? Kalau kita bercakap dengan raja lah misalnya kan. Sambil kita bercakap tu, kita mandang ke lain. Ya. Ni depan ni raja ni. Apa kata raja tu? Tak usah raja lah dengan bos kita lah kan. Dengan bos kita. Pergi jumpa, dululah masa belum jadi pengetua ke sekolah. Itu adalah bos kan. Pergi jumpa bos. Cakap tu macam salah lewa ya. Colek tu lah, colek ni bercakap ni. Pengetua ni ada depan kita ni. Mandang ke kita ni. Tapi kita bercakap macam tak bercakap kat dia. Suka apa dia terima kita cakap macam tu. Lagilah kalau kita berdoa kepada Allah. Mestilah sepenuh hati. Jadi kalau kita hati yang sangat mengharap tu, maknanya sepenuh hati kita berdoa tu memang sepenuh hatilah minta kepada Allah gitu gini kan. Yang macam ini ni memang berpotensi doa akan diterima. Maknanya sepenuh hati. Lepas tu tidak berlebih seperti mengangkat suara terlalu kuat dan lain-lain. Apalah kuat mana? Kuat mana berdoa tu? Saya terkena ada satu majlis lah. Seorang ustaz tu dia tak berapa biasa lah baca doa dia kan. Dia baca doa tu macam orang berceramah. Ya Allah! Macam tu lah. Ni mikrofon pasang ni. Doa ya Allah kuat. Sampai bingit lah telinga kan. Ni doa apa ni? Rupanya ada. Ada. Jangan kita berlebihan. Sebab Allah tu maha mendengar. Tak perlu mau laung-laung. Lagilah kalau dalam majlis kan. Okey. Mengangkat kedua tangan ke langit. Tadi itulah macam orang yang ya Rab angkat tangan ke langit. Tu pun berpotensi doa diterima. Tapi sebelum angkat tangan ke langit tu nak kena pastikan daya dia. Yang dimakan, diminum, dipakai tu semua yang halal. Makna segala yang terjadi darah daging tu semua dari yang halal. Okey. Yang seterusnya merayu dalam berdoa. Merayu ni berkaitlah dengan yang sepenuh hati tadi kan. Ya Allah, macam tu. Ya Allah, berilah macam mana. Satu lagi kan. Saya perasan sangat. Kalau kita berdoa tu kan kita minta Allah beri. Beza dengan kita minta Allah kurnia. Kalau kita menghadap raja, Tuanku berilah hamba. Berilah. Tapi Tuanku kurniakanlah hamba. Lain makna. Betul tak? Jadi lately kan memang saya suka sangat guna perkataan kurnia tu. Rasa gembira lah dapat guna perkataan kurnia ni. Lagilah kurnia yang kita minta itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Tuhanku kurniakanlah Rokia, macam itulah. Jadi semua saya guna perkataan kurnia lah. Sebab rasa nikmat menggunakan perkataan kurnia tu. Sebab kurnia dengan beri tu jauh bezanya. Beri ni ulu macam tu, ambil. Kan?
Tapi kurnia ni lain. Lain. Maksud kurnia tu berbanding dengan beri. Jadi kita berdoa minta kurnia lah. Ya, kurniakanlah aku ni. Jadi bila sebut kurnia tu kan, dengan sendirinya merayu tu akan datang. Okey, akan lahir. Rayu tu bila kita guna perkataan kurnia. Okey. Lepas tu keinginan yang kuat dalam permintaan. Tu bersungguh-sungguh lah kan. Dan memakan makanan dan minuman yang halal. Memakai pakaian yang halal. Dah habis hadis 10. Ada apa-apa yang lain yang nak disebut dalam hadis 10 ni lagi? Tak ada apa? Kalau tak ada apa, kita pindahlah ke hadis boleh pula. Bila dua-dua seminggu ni dah sikit selesai nanti kan. Hadis ni 42. Semua 42. 40 tu nama kitab kan, hadis 40. Tapi sebenarnya hadis dalam kitab ni ada 42. Apalah nama nak 42 taklah. Apalah nama 40 taklah nama 42. Biasalah. Kan kalau RM9.99 kira RM10 lah tu. Ya tak? RM10 3 sen. RM10 lah juga tu. Ya kan? Dia apa nama tu kalau dalam istilah matematik Dibundar. Dibundarkan. Tu ada. Dibundarkan. Jadi jangan pelik lah hadis 40 ni sebenarnya ada 2 lagi ekstra. Jadi 42. Okey. Hadis ke-11. Tinggalkan yang meragukan. Ni macam ada kaitan dengan hadis yang sebelum ni tadilah. Yang meragukan tu yang syubhah. Kat sebelah muka surat tu, muka surat 58 tu, ada satu perenggan tu kan. Apabila perasaan syak, iaitu ragu-ragu itu besar, maka tidak perlu diperhatikan kerana akan mengakibatkan was-was. Tinggalkanlah keraguan ini dan tetaplah pada hukum Islam. Was-was tu kerja setan. Kan? Jadi apabila kita was-was, maknanya keraguan yang melampau. Jadi was-was lah. Maka kita tinggalkan terus. Sebab apabila was-was berlaku, itu kerja syaitan telah menakluk sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Tinggalkan yang meragukan ni. Hadisnya daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Apa makna ni? Nama cucu Nabi ni Hasan. Kan? Anak dia Hasan ni nama Muhammad. Abu Muhammad, ayah Muhammad. Jadi kan banyak orang yang cucu dah nama atuk bukan. Macam ni lah. Cucu nama abah atau nama atuk Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Muhammad pula. Macam tu. Jadi ataupun macam ni, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ali, tapi Muhammad tu atuk. Atuk saudara kan? Tak kisahlah. Jadi Hasan ni ada nama anak Muhammad. Gelaran ke Hasan ni Abu Muhammad lah. Ayah Muhammad. Siapa nama Abah Muhammad tu? Hasan. Tapi gelaran dia tu dicampurkan dengan nama sekali. Jadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Cucu kesayangan Rasulullah SAW. Sebenarnya ada 2 budak kan yang Nabi paling dia sayang lah. Paling baginda sayang. Yang pertama Hasan ni. Yang kedua seorang lain nama dia Usamah. Usamah bin Zaid kot. Usamah. Ya. 2 orang ni memang Nabi suka dia. Memang Nabi sayang dia.
Sebab dalam hadis ni pun disebut ni cucu kesayangan Rasulullah. Jadi Hasan ni atau Abu Muhammad ni berkata bahawa beliau menghafal sabda Rasulullah. Dia budak-budak lagi tu kan. Dia menghafal. Sejak kecil maksudnya. Sejak kecil dia dah hafal yang atuk dia pernah bercakap. Ya. Sebab cakap atuk yang ni pendek ya kan. Dak ma yari buka ila mala yari buka. Yari buka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Yaribu tu maknanya meragukan. Ka tu kamu. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Maknanya tinggalkan yang meragukan kepada. Ila tu kepada kan. Maknanya tinggalkan tu. Buat yang ni tak? Tinggalkan yang meragukan tu dan buat yang tak meragukan. Itu terjemahan dia lah. Apalah nak layan bona yang meragukan tu, buang masa lah kan. Tinggalkan je lah. Nabi pesan macam tu. Yang meragukan tu tak salah hiraukan dah, tinggalkan. Banyak benda lain lagi yang kita nak fikirkan atau yang nak buat. Kan? Okey. Seterusnya kita pergi kepada huraian dan intisari. Kalimah yang meragukanmu. Ayat lah kan. Bermaksud meninggalkan sesuatu yang menjadikan kamu ragu-ragu dan gantikanlah dengan perkara yang tidak meragukan. Hadis ini kembali kepada pengertian hadis ke-6. Hadis ke-6 lah yang cerita syubhah tu. Iaitu sabda Nabi yang bermaksud sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan antara kedua-duanya banyak perkara yang syubhah. Ni hadis 6 dulu ni. Meninggalkan yang syubhah akan membawa seseorang Muslim kepada sifat warak. Ini merupakan manfaat umum dalam usaha menjaga diri daripada was-was syaitan. Warak tu, ni baru belajar ni sama dengan Kamariah. Mana Kamariah dia? Tu. Apa arti warak ni? Warak ni maknanya menjauhkan perkara-perkara yang syubhah kerana takut terjebak kepada perkara-perkara haram. Betul lah. Bila yang syubhah ni buat, yang tu buat lama sudah lali dah. Yang syubhah tu lah yang dia nak buat benar. Itu yang hati jadi tertutup. Hati jadi mati. Sebab itulah yang syubhah ni kita tak usahlah banyak nak pusing ataupun ambil hal. Sebaiknya kita tinggalkan. Pernah ada catatan lah ya. Pernah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Macam mana kita nak tahu satu perkara tu halal atau haram? Yang syubhah tadi lah ni. Tu yang Nabi jawab letakkan tangan ke dada. Tadi saya dah cakap kan. Letakkan tangan ke dada. Kalau tenang hati kita, ya, makna benda tu halal. Tapi kalau yolah ni, hati tu berkata-kata bergelodak lah, bergelora lah ya. Yang itu tinggalkanlah. Nak test. Dia punya test letak tangan ke jantung, ke dada. Kalau bergelora, tinggalkanlah. Tak usah pusing belakang lagi. Terus jalan ke depan. Tak usah hiraukan. Okey. Kalau hati bergolak, maknanya benda tu haram. Okey. Tapi kalau hati tenang,
perkara itu baik. Tu Nabi bagi tips lah macam mana. Okey ya. Apabila ni ada lah ni dalam kotak tu kan. Ibrahim Timba bukan milikku. Timba ni apa? Belati Okey, tak? kita tengok ayat dia dulu. Ibrahim Adham pernah ditanya, kenapa Tuan tidak minum air zam-zam? Lalu dia menjawab, siapa jawab ni? Ibrahim. Ibrahim. Kalau sekiranya aku memiliki timba, nescaya aku minum. Sedangkan timba yang ada ialah timba daripada harta kerajaan. Dan itu adalah syubhah. Tingginya Makam. makam Ibrahim Adham ni. Tahu tak cerita siapa? Siapa Ibrahim Adham? Tahu tak? Ibrahim Adham ni asal dia anak raja. Bukan asal. Dia memang anak raja, bukan asal. Dia memang anak raja yang kaya-kaya. Dengan pakaian, dengan apa. Kalau dia ke mana-mana, perarakan untuk dia tu dengan apa? Dengan podang terhunus ompek apa? Ompek puluh, ompek ratus podang terhunus. Yang mengarak dia tu. Dek kayu Lepas tu belah belakangnya pula aduh apa macam semua tu diperbuat dari emas. Dek kayu kan. Ke mana pun dia pergi 40 bilah pedang emas dan 4 batang. Ni apa nama yang saya tulis ni? Pedang emas 40. 4 batang tongkat. Belakangnya 4 batang tongkat. Semua tu dia perbuat dari emas. Dia osong ke mana saja dia pergi tu. Tapi beliau telah berubah dari mempamerkan kekayaan dan menghayati kekayaannya tu apabila menjadi seorang sufi. Sufi ni orang, mana orang sufi ni? Sufi ni orang soleh. Apa terjemahan orang sufi? Macam Rabi'atul Adawiyah tu lah. Sufi lah tu kan. Kira macam buang dunia. Kan? Peristiwa dia, Ibrahim Adham ni, dia sekali tu pergi berburu. Dia ni keturunan Arab lah, Raja Arab. Dia pergi berburu. Tapi tak tahu negara mana lah. Kalau ada siapa-siapa tahu Ibrahim Adham ni dari negara mana, bolehlah beritahu nanti. Dia berburu. Dengan angkatan dia tu lah, dengan pakaian dia yang hebat-hebat tu semua tu. Sedang dia berburu tu, dia terpisah daripada orang yang mengiringi dia. Ya? Dia terpisah tu, dia tinggal seorang-seorang. Masa dia tinggal seorang-seorang tu lah yang ada seekor rusa ke kijang? Rusa. Rusa, ya. Dia nampak rusa. Dia nak panah rusa tu. Tapi rusa tu bercakap. Rusa tu bercakap. Rusa tu beritahu, dia kata, Allah menyuruh dia, mengarahkan dia supaya memburu engkau. Maknanya dia raja ni, Ibrahim Adham ni berburu rusa. Tapi rusa tu beritahu, rusa ni berburu Ibrahim Adham ni. Raja. Maknanya raja ni. Jadi satu soalan rusa tu bagi, wahai manusia yang lalai,
inikah amalan kamu? Sebab dia kata, aku disuruh oleh Allah SWT memburumu. Jadi, bila Ibrahim donga tu kan, rusuh ni bercakap, mana boleh rusuh bercakap? Dia bercakap, dia faham lah tu, donga cakap rusuh tu kan. Inikah yang kamu buat kira untuk berdepan dengan Tuhanmu nanti? Kan? Jadi bila donga tu dia takut dan dia bertaubatlah, dia tu buang semua pakaian yang dia mahal tu, pakaian raja dia tu, dan dia ambil jubah yang biasa, dia pakai jubah je. Sejak dari itulah dia tinggalkan seluruh kemewahan kekayaan itu, menjadi seorang sufi. Ibrahim Adham ni yang kita biasa dengar, iaitu 10 perkara yang menyebabkan doa tak makbul. Ada lagi tambah doa tak makbul ni ya, oleh Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ni dia dah jadi masyhur lah sebagai seorang sufi yang dihormati ya. Ke mana-mana dia pergi memang orang anulah, hormatlah pada dia kan. Satu masa tu dia singgah di Basrah, kota Basrah ya. Jadi orang-orang yang ada bertemu dengan dia kat situ bertanya, dia kata, kenapa dia kata dia banyak dah berdoa tapi tak juga makbul-makbul. Ini macam ada kaitan dengan yang tadi kan, dengan hadis 10 tadi kan. Jadi Ibrahim Adham menjawab. Dia jawab, hati kamu telah mati sebab 10 perkara. Macam mana tu? 10 perkara tu kalau berlaku pada diri seseorang akan menyebabkan hatinya mati. Bila hati mati, doa tak makbul lah. Macam tu lah mafhumnya kan. 10 ni kan adalah saya catat sini. Nak ke? Nak ke catat ke apa? Yang pertama, kata Ibrahim Adham ke orang yang bertanya tu, kalian ni, kamu lah tu kan, kamu semua, sebab ramai yang nonga dia menjawab tu, kalian mengenal Allah, namun kalian tidak memberikan haknya. Apa hak Allah? Kita sembah lah kan. Hak Allah itu kita buat apa yang disuruh, kita tinggalkan apa yang dilarang. Okay? Itu hak Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalian mengaku cinta Rasulullah, namun kalian meninggalkan jalannya. Jalannya tu maknanya pengajarannya, ajarannya lah. Cinta kat Rasulullah, tapi yang Rasulullah suruh, yang Rasulullah ingatkan, baik tak tahu je. Kan? Yang ketiga, kalian membaca Al-Quran, namun tidak beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Quran ni lah kan, kalau kita teliti maksud-maksud dia, banyaknya amaran. Banyaknya amaran kan. Dan banyak juga yang menyeronokkan. Yelah, kita sekarang ni dah rajin baca Quran kan. Rajin baca Quran. Kita ada grup baca Quran. Kita baca kan. Lepas tu sudah sebaiknya kita faham apa yang kita baca tu. Kalaupun kita tak ikut tafsir, sebab nak ikut tafsir ni pun ialah 30 juz kan, yang tiap-tiap minggu tu yang Kak J post, yang Kak J post dalam grup pesara kan, itu kita ikuti kan.
Selain daripada itu yang kita boleh tatap betul-betul terjemahan ataupun apa namanya? Quran time. Quran time tu yang kita boleh tonton dan lihatlah. Yang ni kita boleh rujuk. Tak payah pakai line-line ni. Tafsir ringkas ataupun terjemahan ringkas. Terjemahan tu lah kan. Dari situ kalau ada yang tak faham lagi kita tengok. Dulu Kak Bibi, mana Kak Bibi tadi? Dia ada bagi kita tu kan? Yang wakaf tu. Masa tu dia bagi di rumah Datuk Kasum. Tapi mungkin tak tahulah kalau ada yang masa tu belum join lagi ke. Tapi dulu masa kita ada di rumah Datuk Kasum, masa tu kita buat solat tasbih kan? Dapat satu seorang. Yang itu kan saya sukalah baca dia punya terjemahan tu kan. Mudah difahami. Okey. Terima kasih ke Kak Bibi lagi lah sebab memanjangkan. Sorry lah, saya memang dari kecil sejak jumpa dia ni panggil dia ni Kak Bibi. Bukannya Bibi Indon tu. Sama lah kita. Apa namanya ni, siapa-siapa yang belajar sezaman dan jumpa dia kat Kolej Islam dulu memang kita panggil dia Kak Bibi lah. Tabariah. Okey. Yang nombor seterusnya, kalian memakan dari nikmat Allah. Memakan. Kalian memakan dari nikmat Allah namun kalian tidak mensyukurinya. Makna kita makan dah halal dah yang kita makan ni tapi tak bersyukur. Tanda bersyukur tak bersyukur ni kita mengucap alhamdulillah kan. Itu satu daripadanya. Lain daripada itu kita tak membazir. Kita tak membazir ni walaupun satu ulas nasi. Janganlah bazirkan. Sebab tu kalau dia meloket-loket kat jari tu masa suap tu. Bukannya jilat macam mana tu. Tapi kita masukkanlah jari kita tu supaya yang ada loket-loket kat jari tu. Apa namanya ni? Jadi makanan yang membina tubuh badan kita juga. Supaya berkat. Saya, ialah, bila tengok anak cucu makan tu kan, ya Allah. Banyak ni kat pinggan tu. Dia rajin lah pingantan kat singki. Pinggan yang makan tu kan. Sebelum dia letak pinggan tu kat singki, dia pergi kat tong sampah. Lepas tu tengok kat tong sampah, lah nasi kau buang dalam tong sampah ni po. Itulah yang asyik menyebut. Nangis nak bawa nasi tu, kau tak makan. Ya kawan, iya. Tak dengar pun, ya Allah cucu aku. Tak dengar pun. Nangis tu, yalah mana lah kita nak dengar suara dia. Aduh ya, tapi dia memang menangis kalau kita tak makan dia. Sebab dia tu memang untuk kita makan, macam tu lah. Tak boleh lama, tak boleh. Itu masa duduk sama lah kan. Bila dia ada kat rumah, memanglah asyik menunggu ya. Bila dia dah berhenti tu, tu lah nak ambil lah pinggan tu. Kena macam tu lah. Agak depan Wan je buat kau tak tahulah. Mudah-mudahan dia kokal lah ya. Kan boreh ni asal usul dia banyak lah orang yang ada komitmen ya untuk jadi boreh dan jadi nasi kan. Bermula dari orang nanam tu. Kalau tak ada orang nanam dapat kita makan nasi. Tak ada nanam padi. Mana ada kan? Orang nanam orang sekalian lah orang yang walaupun kita Bali tapi Bali tu hasil perkhidmatan dia tu kan. Boreh tu padi tu jadi boreh kita Bali boreh. Kita masak. Tukang masak tu pun semua tu rentetan tu semua menghasilkan seulas nasi yang kita makan. Jadi Sodok Allah lah. Sodok Allah lah. Betul, sodok Allah lah. Dari awal hingga akhir. Jadi nasi tu semua ada perkhidmatan. Yang semua tu dapat ganjaran pahala kan. Apa nama ni. Minat korban tadi tu dah lupa lah.
Semua bagi perkhidmatan lah. Dah lupa. Astagfirullahaladzim. Allahumma Dan- salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita kan dulu saya dapat sapu entah hantar atau mana entah saya dapat. Kita masak nasi guna dan kita kukus. Bila dah pandai ngukuh masak nasi ni kan numbuh dalam bekas kocik-kocik kita kukuh kan. Alhamdulillah. Makna sulih pun nasi tu tak jadi korak yang kita buangkan. Tak jadi korak yang melokek-lokek. Ataupun tak jadi basi dalam piuk tu sebab berlebih. Tak ramai memang bolehlah kukui. Tapi kalau ramai nak besar lah pula kukui kan. Saya guna periuk tu ya, periuk elektrik tu. Ada pula bokeh yang boleh jadi tempat ngukui ni. Guna yang tu. Jadi alhamdulillah lah. Yang melokek-lokek bokeh kukui tu pun dapat kita ambil. Yang kira sulih pun tak memazir lah. Alhamdulillah. Tu yang saya nak cerita hari tu. Yang keberapa pula ni? Kelima. Kalian mengatakan neraka itu benar. Adanya. Namun kalian tidak lari darinya. Maknanya benda-benda yang boleh bawa ke neraka tu ada. Tak kisah kan. Yang keenam, kalian mengatakan jannah. Jannah tu syurga itu ada. Namun kalian tidak beramal untuk mendapatkannya. Yang ketujuh, kalian memakamkan atau mengkebumikan orang-orang yang meninggal. Namun kalian tidak mengambil pengajaran ataupun pelajaran daripada mereka. Yang ke-8, kalian mengatakan bahawa syaitan itu musuh. Namun kalian meniru amalannya. Amalan syaitan. Amalan syaitan ni dongki. Ustazah, laju sangat Ustazah, tak sempat nak salin. Dia macam ni. Ambil dua perkataan je. Nombor tujuh. Okey, nombor 7. Kan kalian mengatakan apa kan? Nombor 7, kalian mengkebumikan orang yang meninggal. Namun kalian tidak mengambil pengajaran daripadanya ataupun ambil pelajaran, mengiktibar daripadanya. Nombor 7 Yang ke-8, dapat dah Ana? Kalian mengatakan bahawa syaitan itu musuh. Namun kalian meniru amalannya. Amalan syaitan ni semua yang benda-benda yang Allah larang lah. Sebab tu kan saya teringat je Zah kan Zah. Bila kita sujud sahwi, dulu tu kita baca pasal sujud tilawah kan. Bila kita sujud tu, syaitan menangis kan. Nabi kata, Zizah makna lah. Dia ingat betul tu. Nangis syaitan kan kak kata, ya betul. Nabi ada sebut. Bila seorang hamba manusia sujud, syaitan menangis. Sebab apa? Dia kata, dulu aku disuruh oleh Allah sujud, tapi aku enggan, aku akan masuk. Manusia bila suruh sujud, mereka akan masuk syurga. Menangislah, menangis syaitan. Jadi bila kita sujud kerana Allah, lagi kalau sujud tilawah ayat Quran yang dibacakan, kita kalau sembahyang Jumaat berjemaah kat masjid ke apa kan, kita ada sujud tilawah kan, sujud sejadah kan. Masa tu syaitan habis lagi lah, nangis ya. Dan yang nombor berapa pula? 9. Kalian menyatakan kematian itu benar, namun kalian tidak menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Mati tu benar, tapi tak bersedia. Macam taklah mati-mati sampai berbila. Macam itulah seolah-olahnya kan. Yang ke-10, kalian terjaga dari tidur, namun kalian sibuk dengan aib orang. Lupa kepada aib diri sendiri.
Na'udzubillah min zalik. Terjaga dari tidur. Ulang Kak. Terjaga dari Kalian tidur. terjaga dari tidur, namun kalian sibuk dengan aib orang lain. Sibuk aib orang. Sibuk dengan aib orang lain dan meninggalkan aib sendiri. Yalah, mata kita ni nampak kat luar kan? Nampak orang lah. Mata kita tak apik nak nengok diri kita sendiri, betul tak? Kita nengok cermin pun kata siapa tu? Kita nengok cermin sebenarnya tangan kanan kita jadi tangan kiri. Ya tak? Tangan kiri kita jadi tangan kanan. Sebab tu kalau kita selfie, kan terbalik kan? Dr. Mahathir yang cakap dulu. Kita kalau tengok cermin kata bukan yang sebenar, dia kata tangan kanan kita jadi tangan kiri kita jadi tangan kanan. Kita tengok gambar kita tu lah. Dia reflect, ya. Tu balik. Jadi yang kita nampak orang ni lah. Sebab tu lah kalau dalam apa-apa post yang komen-komen netizen tu lah kan, yang tak elok sebut ni. Agak dia elok lah kau suka galau. Saya terfikir kat macam tu. Dia je lah yang elok suka galau aku. Lepas tu ngaban orang tu buat tu tak betul, buat tu ni tak benar. Agak dia pandai benar. Jadi tu jadi ni tak betul, tak benar. Patut dia lah jadi kan supaya semua betul. Ya tak? Itu di antara pesan Ibrahim Adham lah. Okey. Aku Ya. nak tanya pasal nak balik bersemula pada Ibrahim Adham punya timba tadi. Timba. Jadi maknanya memang kita tak boleh timba lah. Kampung nak nimba, lubuk. Tapi maknanya Timba ni gayung. yalah. Tapi yang dia tak nak minum zam-zam, air zam-zam sebab itu bukan, dia kata bukan dia punya. Bukan dia punya air zam tu. Dan Gayung tu. Gayung tu gayung kerajaan. alah, maknanya kita tak boleh gunalah kalau Boleh. Dia Ni dah tasawuf ni dah. orang sufi yang itu pun dia ambil kira. Dia botol punya. Gayung tu dia boli. Dia gunakan gayung yang dia boli tu. Kalau bukan yang dia boli, dia tak nak guna. Syubhah. Pada dia syubhah lah. okey. Pada Pada dia itu perbuatan syubhah lah kalau pada dia. pada dia. Kita orang awam. Dia tu orang apa namanya apa dia? Khawas. Orang yang top lah dalam sufi ni ya. Zuhud boleh cerita? Zuhud. Ya. Zuhud. Apa dia? Atas tu ada Zuhud. Zuhud. Zuhud tu Zuhud tu ialah termasuklah tu. Sifat orang warak ni. Yang sifat orang sufi ni termasuklah zuhud. Zuhud, warak. Ialah yang hati dia memang tak tertutup langsung lah, terbuka semua. Tu yang ada yang belajar sedikit tu lah kan. Malu pula. Istilah saya tak ingat lagi. Dengar apa tu hilang. Yalah, kita ulang kaji lah nanti, insya-Allah. Sampai mana tadi ni? Ibrahim Adham. Kita rujuk balik ya. Meninggalkan pengajaran tu, kita kena meninggalkan syubhah, kita keluar dari ikhtilaf ulama. Mana yang ulama ikhtilaf tu tinggalkanlah sebab dia boleh menimbulkan syubhah kan. Dan juga kita jika keraguan bertentangan dengan keyakinan, ambillah keyakinan. Lepas tu suatu perkara yang jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan, tidak ada harganya keraguan dan kebimbangan. Yang kelima, berhati-hati daripada sikap meremehkan terhadap urusan agama. Yang keenam, sesiapa yang berjinak dengan perkara syubhah, dia akan berani melakukan perbuatan yang haram lah. Syubhah, akhirnya yang haram pun jalan sekali. Jadi itulah ya hadis kita yang ke-11 tu. Selesailah. Dah 9:30 ya. Ada 4 minit lagi ya. So kita tutuplah majlis kita ini dengan membaca suratul Asr
dan tasbih kafarah. Insana Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon ampun maaf kalau ada salah silap ya. Dan silalah adindaku Zabedah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil gambar dulu, bukan lupa. Ambil gambar dulu ya. Ya. Okey, Aziza. Tak buka gambar, tak tunjuk muka. Aziz, tunjuk muka. Dia tak dengar ke? Tak apalah, ambil lah gambar. Okey, semua pandang kamera. 1, 2, 3. Satu lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, kita selawat. Kita selawat ya. Ya. Kita tutuplah kita punya suara biar dia suara beda. InsyaAllah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqallahul azim. Dah. Ustazah.